Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan Collab ingin berkongsi sedikit tentang sejarah revolusi Perancis. Kumpulan kami terdiri daripada saudara Ali Imran bin Muhammad Yusof, saya sendiri Ahmad Mufazzal bin Yusof dan juga saudara saya Muhammad Irfan bin Jumat. Sejarah revolusi Perancis bermula pada tahun 1789, yang mana revolusi Perancis ini dikatakan merupakan satu penanda aras kepada kesedaran semangat nasionalisme. Oleh sebab itu, nanti rakan-rakan saya akan berkongsi mengenai bagaimana revolusi Perancis ini tercetus dan kesannya kepada masyarakat Perancis dan juga negara Perancis itu sendiri. Dan dalam hal ini dikatakan bahawa pembawa revolusi ini membawa mesej kesedaran dan kebebasan dalam menuntut hak demokrasi. Dan di sini juga kita akan lihat bagaimana aliran kesedaran ini yang dikatakan menjadi tonggak penting dalam tercetusnya revolusi ini. Jadi, saya teruskan dengan faktor-faktor yang menyebabkan tercetusnya revolusi Perancis 1789. Revolusi Perancis telah mengakibatkan beberapa perubahan penting dalam sistem politik dan sosial masyarakat di Eropah. Revolusi tersebut menghapuskan sistem politik dan sosial lama Eropah ataupun yang dikenali sebagai Ancien Regime. Revolusi Perancis ini juga telah mempengaruhi tindakan dan pemikiran manusia buat beberapa generasi. Jadi, motor revolusioner Perancis ini adalah kebebasan, persamaan dan juga persaudaraan. Revolusi Perancis merupakan satu peristiwa yang meragut banyak nyawa manusia. Garis pemisah antara peraturan lama dan juga peraturan baru, pemerintahan feudal dan golongan bangsawan ini telah dihapuskan. Ianya bermula sejak zaman pemerintahan Raja Louis ke-16. Faktor pertama yang menyebabkan tercetusnya revolusi Perancis ini ialah apabila Perancis terlibat dengan perang kemerdekaan Amerika yang menuntut kebebasan daripada jajahan Britain. Perancis telah memberikan bantuan keuangan dan juga bantuan ketenteraan. Sokongan ini telah memberi idea kepada golongan tentera dan cendekiawan untuk menuntut keadilan mengikut fahaman demokrasi bagi membentuk Perancis untuk menjadi sebuah negara yang berpegang kepada prinsip demokrasi. Faktor kedua yang menyebabkan tercetusnya revolusi Perancis ini adalah disebabkan oleh revolusi perindustrian 1750 di Britain yang memperlihatkan penciptaan alat penenun kain dan juga enjin wap. Jadi, hasil daripada revolusi perindustrian ini wujudnya kilang-kilang di Perancis dan ini telah melahirkan golongan pekerja di kawasan bandar. Faktor yang seterusnya adalah ia disebabkan oleh pengaruh England kerana corak kehidupan mereka adalah lebih baik jika nak dibandingkan dengan di Perancis. Idea-idea daripada ahli falsafah banyak mempengaruhi corak pemikiran ahli pemikir di Perancis seperti Voltaire, Montesquieu dan juga Rousseau. Kebanjiran surat khabar dan juga majalah kelab yang banyak membincangkan tentang pelbagai isu seperti isu politik, ekonomi dan juga isu sosial. Seterusnya, terdapat juga faktor dalaman yang menyebabkan tercetusnya revolusi Perancis ini. Faktor dalaman tersebut adalah faktor pemikir. Faktor pemikir ini dipelopori oleh pemikir-pemikir terkenal seperti Descartes, Montesquieu, Voltaire dan juga Rousseau. Idea mereka ini mempersoal dan juga mengecam peraturan lama, pemikiran Kristian dan juga amalan feudal. Pergerakan ini wujud ekoran daripada revolusi dalam bidang sains yang dipelopori oleh Bacon, Galileo dan juga Newton, berkaitan dengan penafian tentang unsur gaib yang ada dalam agama Kristian. Zaman kesedaran boleh dibagikan kepada 3 tahap. Tahap yang pertama ialah pergeseran antara masyarakat dengan pemerintah. Tahap kemudiannya dengan penghasilan karya-karya seperti Spirit of Laws oleh Montesquieu, dan tahap ketiga pula adalah penyebaran idea yang bersifat revolusioner. Mereka menginginkan kuasa pemerintah kepada yang lebih mahir dalam konsep sekular. Selain itu, golongan petani juga mula ditindas dengan cara dikenakan cukai seperti cukai tail,
Poltex, Winkin dan juga Gebel. Selain itu, revolusi Perancis ini juga tercetus akibat daripada faktor dalaman seperti sosioekonomi, iaitu keuangan dan berlakunya kemelesetan ekonomi di Perancis. Berlaku pertambahan penduduk daripada 18 hingga 25 juta pada kurun ke-18. Pada waktu itu, harga barangan melonjak naik secara drastik. Sebagai contoh, pada tahun 1789, harga barang telah naik sebanyak 65%, tetapi gaji pekerja hanya naik sebanyak 1/3 daripada harga barang tersebut. Hasil tuaian juga pada tahun 1787 telah meleset akibat daripada berlakunya bencana alam. Masalah keuangan ini wujud akibat Perancis terlibat dengan beberapa siri peperangan seperti Spanish Succession pada tahun 1702 hingga 1713, Perang Kemerdekaan Amerika iaitu misi balas dendam terhadap Britain. Selain itu, dalam peperangan ini juga Perancis telah mengalami defisit sebanyak 50 juta livre dan meningkat kepada 112 juta livre ketika pemerintahan Raja Louis ke-16. Pada sekitar tahun 1780-an, ekonomi Perancis ini semakin merudum. Hasil pertanian juga semakin merosot. Kedudukan penduduk dan masyarakat tidak dapat dipenuhi oleh pihak pemerintah. Harga barang semakin mahal, gaji semakin rendah ataupun mereka ini mempunyai peluang untuk dibuang kerja. Cukai tidak dapat dikenakan kepada rakyat. Selain itu, cukai ini dikenakan kepada golongan kelas pertama dan juga kelas kedua, yang menyebabkan mereka ini membantah tentang perkara. Faktor seterusnya adalah berpunca daripada kelemahan pemerintahan Raja Louis yang ke-16, iaitu berkaitan dengan cukai. Ketika pemerintahan beliau, ianya tidak selaras dan sistem undang-undang adalah berlainan. Sebagai contohnya, di kawasan utara Perancis, mereka menggunakan common law, manakala di selatan Perancis pula, mereka menggunakan undang-undang Roman. Semasa pemerintahan Raja Louis, juga telah berlaku masalah dan krisis kewangan yang menyebabkan cukai dikenakan kepada estate kedua dengan syarat mereka ini diberikan jawatan penting dalam pentadbiran. Selain itu, kesilapan daripada persidangan parlimen yang tidak bersidang sejak tahun 1614 telah membuka peluang kepada rakyat untuk bertindak bagi membaiki nasib mereka. Seterusnya, faktor yang terakhir adalah akibat daripada persaingan antara kuasa Britain dan Perancis. Semasa berlakunya peperangan antara Britain dengan Amerika, Perancis telah memberi bantuan dalam bentuk kewangan dan juga bentuk ketenteraan. Perkara tersebut telah menyebabkan rakyat menjadi mangsa dengan mengenakan cukai bagi menampung kos kerugian yang dialami akibat daripada peperangan tersebut. Dan perkara itu juga telah menyebabkan tercetusnya revolusi Perancis. Apa yang dapat saya simpulkan mengenai revolusi di Perancis ini adalah revolusi di Perancis ini merupakan satu tempoh peralihan politik dan sosial dalam sejarah Perancis, yang mana pada awalnya peralihan politik ini berlaku daripada kerajaan yang pada awalnya dikuasai oleh raja yang berkuasa mutlak kepada sistem feudal yang memberikan keistimewaan kepada golongan autokrat dan pederi Katolik. Dan seterusnya berlaku peralihan kuasa daripada memberikan sistem feudal kepada pemerintahan yang dipimpin oleh rakyat jelata. Dan pimpinan daripada rakyat jelata ini berasaskan prinsip kesedaran terhadap nasionalisme, kewarganegaraan dan hak rakyat, yang dapat kita lihat juga bahawa pembawa revolusi Perancis ini menggunakan cogan kata persamaan, kebebasan dan persaudaraan. Dan melalui perubahan ini, apa yang dapat kita lihat bahawa
perjuangan revolusi ini adalah untuk memperjuangkan hak-hak rakyat yang mana pada awalnya ditindas oleh pemimpin dan juga golongan